Okay, so kita akan masuk kepada apa yang kita akan belajar dalam tajuk ini ialah pembezaan. Okay, so kalau kamu tengok sebenarnya pembezaan yang selalu awak dengar orang cakap DYDS, maksudnya dalam matematik ialah ini. Okay. Nanti cikgu terangkan apa maksud dia. DYDS yang kita akan belajar sepanjang tajuk ini, maksud asalnya ialah had. Maksudnya yang kita belajar sebelum ni lah had bila awak punya delta, ini panggil delta delta S menghampiri kosong bagi delta Y per delta S. Tak tahu cikgu cakap apa kan? Okay, itu maksudnya macam ini. Okay. Bila cikgu bagi awak satu garis lurus, okay, bila cikgu bagi awak satu garis lurus, cikgu tanya apakah kecerunan dia. Awak boleh ambil saja mana-mana dua titik, lepas tu awak buat aja Y2 tolak Y1 bagi S2 tolak S1. Awak dapatlah kecerunan dia. Itu untuk garis lurus. Tapi kalau sekarang cikgu bagi awak satu lengkung. Bila cikgu bagi awak satu lengkung, cikgu tanya apakah kecerunan. Okay. So kecerunan titik-titik pada lengkung ini dia tak macam garis lurus, dia sentiasa sama, itu saja dia punya kecerunan. Kalau curang-curang lah, kalau rata-rata lah. Tapi kalau cikgu bagi awak lengkung, kejap dia okey, boleh tahan lagi, agak smooth lah. Tiba-tiba dia sangat curang. Okay. So dia punya kecerunan akan berubah ikut titik. Dan bila kita nak cari kecerunan untuk titik-titik yang ada pada lengkung, kita sudah tak boleh macam tajuk garis lurus, tajuk geometri koordinat. Ambil saja sesuka hati dua titik. Ambil saja sesuka dua titik, kita cari kecerunan dia. Sebab ambil titik yang berlainan, contohnya tengok cikgu ambil dua titik merah ini, dengan cikgu ambil dua titik biru ini, walaupun dua-dua melibatkan titik sentuh ini, kecerunan berlainan. Kecerunan berlainan. So macam mana nak dapat kecerunan untuk titik-titik yang ada pada lengkung? So kita perlu ambil dua titik yang sangat dekat. Lagi dekat kepada lagi dekat dua titik itu, kecerunan yang awak cari itu lagi tepat. So bila kita ambil dua titik yang sangat dekat, hari ini susah sikit nak hadam apa yang cikgu cakap ini sebab melibatkan konsep. Bila kita ambil dua titik yang dekat, contohnya awak tengok ini okay, cikgu ambil dua titik dekat. Satu ialah titik sentuh ini, satu lagi cikgu ambil sangat dekat. Okay, awak akan rasa okeylah cikgu sudah dekat lah. Cikgu dua titik cikgu sudah sentuh. Tapi kalau kamu tengok cikgu enlarge, cikgu boleh lukis lagi titik yang lagi dekat kan? Nah, titik ini tak sesuai. Cikgu boleh pilih titik ini lagi dekat. Banding dengan yang warna biru. Kalau cikgu enlarge lagi, oh ini maksimum saya boleh enlarge lah. Okay, cikgu enlarge lagi, mungkin awak kata cikgu boleh lagi titik yang lagi dekat. Sini. Sebab titik warna hitam ini, kalau yang warna hitam ni sini. Ayah, tak sentuh pun susah. Titik ini, tak boleh. Okay, titik asal sini. So kalau kamu banding apa yang cikgu plot itu, biru sudah dekat tapi tak cukup dekat, merah lagi dekat, hijau lagi dekat. Tapi kalau cikgu boleh enlarge lagi cikgu punya screen, cikgu mampu lagi lukis yang lagi dekat. Okay, lagi dekat. So lagi dekat saya boleh tapak bila saya buat kecerunan dua titik itu, maka yang cikgu tapak itu ialah kecerunan titik pada lengkung itu. Kecerunan titik pada lengkung itu. Itulah cerita di belakang dia. Kalau kamu boleh faham lah agak susah sikit nak faham maksudnya. Okay. Kalau cikgu terang dari segi matematik, ayat dia macam inilah. Tangent kepada satu lengkung di atas satu titik ialah satu garis lurus yang sentuh lengkung satu titik. Kecerunan tangent itu dikenali sebagai kecerunan lengkung. Maksudnya macam inilah. Kita kena cari satu garis yang sentuh sekali. Tapi dia sentuh sekali, sebenarnya kita boleh dapat dua titik yang sangat dekat. Itu yang dia kata menghampiri kosong. Sangat dekat, tapi bukan sentuh. Tak sentuh lagi. Mungkin bezanya 0,00001.
Itu maksudnya lah. So bila kita ambil dua titik ini, kita boleh pakai formula Y2 tolak Y1 bagi S2 tolak S1 untuk cari keserunan titik berkenaan. Okay, itu cerita dia. Okay, tak faham tak apa lah, jangan susah hati di situ sebab ini cerita di belakang dia sebenarnya apa maksudnya pembezaan. Okay, kita lepek kepada dalam tajuk ini, kita lepek kepada nanti bila orang bagi satu persamaan, kita tahu buat pembezaan. Kita tahu buat pembezaan dengan rumus-rumus yang sedia ada. Lepas tu kita akan belajar pembezaan itu digunakan dalam berapa kegunaan dia. Okay, ada 4 kegunaan kita akan belajar. Okay. Tapi apa yang cikgu ajar hari ini ialah seolah-olah macam sejarah lah. Macam mana nak tatanya rumus-rumus pembezaan ini. Macam mana nak tatang benda-benda ini. So hari ini punya ada banyak algebra. Kamu cuba faham. Kalau betul-betul tak faham, tak payah susah hati sebab ini ialah satu bahagian yang sangat minor dalam tajuk kita. So kalau betul-betul tak faham, awak abaikan saja. Boleh faham, cuba fahamkanlah. Sebab soalan ini pun sekali-sekala keluarkan saja. Okay? So kita akan belajar hari ini ialah macam mana nak lakukan cari dy ds. Okay, cikgu cerita dulu apa maksud ayat ini. Apa maksudnya delta y. Okay, kalau kamu tengok tadi, okay, cikgu ambil titik, kan nampak macam sudah titik. Titik hitam, titik kuning tadi dengan titik hijau. Titik hijau tadi sangat dekat punya dua titik lah, tapi cikgu sengaja elakkan jarakkan dia sikit. Okay. So kalau kamu nak cari keserunan dia, awak akan buat Y2 tolak Y1 kan, bahagi X2 tolak X1. Y2 tolak Y1 maksudnya apa? Perbezaan koordinat Y. Boleh? Contohnya, sekarang awak ada satu titik. Ini ialah 1, 2. Ini ialah titik 2, 4. Contoh So, bila awak buat 4 tolak 2, ada orang cakap dengan saya tak? Okay. Bila awak buat 4 tolak 2, di mana awak tengah cari apakah perbezaan nilai Y kan? Di bahagian bawah ini awak akan buat tadi 4 tolak 2, ini 2 tolak 1. 2 tolak 1 ini apa yang awak tengah cari juga merupakan perbezaan nilai X. So, delta Y ini maksudnya perbezaan nilai Y. Delta X ini merupakan perbezaan nilai X, singkatan dia. Tapi kenapa dia pakai simbol delta? Dia maksudnya ialah perbezaan yang sangat dekat. Maksudnya cikgu tak boleh ambil dua titik yang sangat jauh, cikgu kena ambil dua titik yang sangat dekat. Itu maksudnya lah. Okay, so bila sini delta Y bagi delta X sebenarnya maksudnya perbezaan koordinat Y bagi perbezaan koordinat X. Di mana dalam masuk bila awak belajar keserunan garis lurus, awak tahu itulah maksudnya cari keserunan. Okay, cari keserunan. Okay, simbol ini maksudnya apa? Dua titik ini sangat dekat sampai dia menghampiri kosong. Perbezaan X dia sampai menghampiri kosong. Itu maksudnya lah. So di sini dy ds maksudnya kita tengah cari keserunan dua titik yang sangat dekat sehingga menghampiri kosong, sehingga hampir bertindih di antara hampir bertindih dua titik itu. Itu ayat dia. Okay. So sekarang bila soalan minta kita, okay, tolong cari dy dx. Oh, sorry ada salah ejaan Cari dy dx, okay, dengan kaedah ini, bunyi dia ialah kita cari pembezaan dengan prinsip pertama. Dan untuk pembezaan, satu ayat lagi kita boleh cakap ialah terbitkan. Maksudnya sama. Bezakan ataupun terbitkan. Bezakan, terbitkan. Maksudnya ialah lakukan pembezaan. Lakukan pembezaan. Okey, lakukan pembezaan dengan prinsip pertama. Prinsip pertama maksudnya kita kena buat benda ini. Okey, kita kena buat benda ini. So kalau kamu tengok nota cikgu, okey, apa yang cikgu ajar hari ini ialah muka surat 2. Okey, cuba tengok muka surat 3. Cuba tengok muka surat 3. Grow sikit. Ini muka surat 3. Kau nampak di sini? Di sini ada rumus-rumus pembezaan.
So nanti kita sebenarnya kebanyakan masa kita akan gunakan bahagian inilah untuk buat pembezaan. So yang kalau awak terus buat ini, maksudnya awak lakukan pembezaan, tapi kaedah dia bukan kaedah prinsip pertama. Okay? Kalau kaedah prinsip pertama ialah apa yang kita belajar hari ini. Okay? Apa yang kita belajar hari ini, dan benda ini nampak lebih rumit sikit lah. Sebab ini ialah sejarah di belakang dia. Yang muka surat 3 ialah orang sudah buat kajian dan mereka sudah dapat satu pattern dan mereka wujudkan satu rumus yang lebih ringkas. Supaya lain kali bila kita buat pembezaan, tak payahlah melalui dengan prinsip pertama. Panjang betul nak buat prinsip pertama ini. So apa yang cikgu ajar hari ini ialah macam mana kita nak cari DYDS, gunakan prinsip pertama. Kita akan gunakan ini. Gunakan ini. So di sini cikgu ada tuliskan dua contoh dan cikgu bagi langkah-langkah dia lah. Kamu cuba ikut Cuba ikut So apa maksud saya di sini? Langkah pertama, kita gantikan dua titik. Satu titik SY, satu lagi ialah titik yang sangat dekat dengan dia. So cikgu wakilkan dengan ini. S tambah sikit perubahan, Y tambah sikit perubahan. So dia sudah dapat satu titik baru, tapi titik itu perubahan itu sangat kecil. So dia sangat dekat dua titik itu. So kerja kita sekarang ialah kita gantikan kedua-dua titik ini ke dalam persamaan. So kalau kita ganti ke dalam persamaan pertama ini, sebenarnya tak ada apalah, dapat dia balik. Y sama dengan 3X tambah 1. Tapi bila cikgu ganti yang kedua ini, ke dalam persamaan ini, cikgu kena buatlah. Y sekarang ialah Y tambah delta Y. 3, cikgu gantikan X saya sebagai X tambah delta X. Tambah 1. Itu maksud saya. Gantikan kedua-dua persamaan ke dalam persamaan yang kita perlu cari. So kita mula-mula kita gantikan YX dan satu lagi ialah kita gantikan Y tambah delta Y, X tambah delta X. So kita akan dapat dua persamaan. Teacher. Apa dia? Ada orang nak masuk, teacher. Oh iya kah? Okay, sudah. Thank you. Okay. So bila kita sudah dapat dua persamaan ini, langkah seterusnya apa yang kita perlu buat ialah kita nak tahu apakah delta Y. Okay. Apakah delta Y? Apakah delta Y? Dia akan gerak. Okay. Dalam sebutan X dan delta X. So kalau awak banding dalam persamaan ini, okay, delta Y kita nak, X kita nak, delta S kita nak. Apa yang kita tak nak? Apa yang kita tak nak? Siapa tahu, siapa cakaplah sebab bahagian ini agak sukar sikit. Kamu cuba tengok dua persamaan ini dengan apa yang cikgu senarai ini, ada satu huruf kita tak nak. Apa dia? Y. Y. So apa yang kita akan buat ialah sekarang kita cuba buat sesuatu supaya Y itu hilang. So macam mana kita nak buat? Cadangan? Cadangan? Tak nampak? Macam buat persamaan serentak? Macam saya nak hilangkan Y? Fakturkan. Fakturkan. Maksud awak? Cikgu nak hilangkan Y kita boleh gabungkan dua persamaan ini supaya Y hilang So maksud awak? Siapa ada cadangan? Siapa nampak? Cikgu nak hilangkan Y. Gunakan pengetahuan persamaan serentak kamu. Kaedah ganti pun boleh, kaedah hapus pun boleh. Cikgu nak hilangkan Y. Seorang pun tak nampak. Gantikan Y dengan 3X tambah 1 ke? Ya, senang aja. Kita ambil ini, kita ambil persamaan 1, kita ganti ke dalam persamaan 2, kan Y sudah hilang.
Boleh eh? So kita akan dapat cikgu ganti masuk, so kita akan dapat 3x tambah 1 tambah delta y sama dengan 3x tambah delta x tambah 1. So kalau kamu tengok persamaan ini, mana ada y dah? Y sudah hilang. Boleh? Itu satu cara kita buat. Satu cara lagi kita boleh buat, kita ambil saja persamaan 2 tolak persamaan 1. Okay? So y, okay, persamaan 2 tolak y dah. So saya tulis ini di bawah supaya awak senang tengok. So bila awak tolak sebelah sini tinggal y tolak y habis tinggal delta y. Okay, sebelah sini kita kembangkan dululah. So kita dapat 3x tambah 3 delta x tambah 1. So dia cikgu tulis bawah untuk memudahkan awak. Kejap. Okay. So cikgu akan buat persamaan 2 tolak persamaan 1, tapi sebelum ini cikgu kembangkan ini dulu untuk memudahkan kamu. Ini 3x. Lepas tu cikgu buat pula 3 kali delta x tambah 1. So ini ialah y tambah delta y. Okey, lepas tu persamaan 1 saya ialah y sama dengan 3x tambah 1. Boleh? Ini tatan daripada 2, tatan daripada 2. Ini cikgu ambil persamaan 1 semula. Okey, sekarang kita tolak. So sebelah kiri bila saya tolak, y tolak y habis. So cikgu tinggal delta y. Pekan 8 macam 8 pula cikgu tulis. Delta. Okay. So sebelah sini 3x tolak 3x. Hapus. So sini tak ada orang tolak dengan dia. 3 delta x. 1 tolak 1 hapus. So cikgu berjayalah ungkapkan delta y dalam sebutan x dan delta x. Di mana sebelah sini cikgu tinggallah x ataupun delta x. Okey, kenapa cikgu buat ini? Cadangan kawan tadi cikgu tak buat. Sebenarnya boleh juga. Hanya kalau awak buat ini lebih cepat awak dapat delta y. Tapi kalau awak nak buat sebelah yang cadangan kawan kamu ada masalah lah. Tak ada masalah, boleh buat juga. 3x tambah 1 tambah delta y sama dengan kembangkan 3x tambah 3 delta x tambah 1. So nanti ini. So awak pun dapat benda yang sama. So tak kisahlah mana satu teknik awak nak pakai, sama ada awak nak gantikan y ke dalam persamaan seperti yang dicadangkan oleh kawan kamu, ataupun awak buat saja persamaan 2 tolak persamaan 1. Awak sudah boleh dapat delta y selepas awak ringkaskan. Boleh Ini cikgu puan. Ini cikgu puan dulu. Okey, so langkah seterusnya, kita nak buat benda ini. Okey, tapi yang kita ada sekarang hanya ada delta y saja kan? Kita hanya ada delta y. Kita hanya ada delta y saja. Dia ada ini. So kita pergi tambah lah. Tapi bila sebelah kiri kita tambah, sebelah kanan pun kita kena tambah. Boleh? Lepas tu kita perlu tambah benda ini lagi. So kalau dia tambah, kita pun tambah. Kenapa cikgu nak buat benda ini? Sebab nanti seluruh ini maksudnya dy dx. So kita tambah aja. Okey. So kita tengok sebelah sini. Okey, cuba ringkaskan 3 delta S bagi delta X. Boleh potong ke? Boleh. Boleh sebab dia darab saja. Kita boleh potong. So kita dapat had delta X menghampiri 0, 3. So apa jawapan dia? Tak ada tempat nak ganti pun kan sebab sebelah sini langsung tak ada delta X. So 3. So kalau
Kalau cikgu bagi awak Y sama dengan 3X tambah 1, cikgu bagi awak Y sama dengan 3X tambah 1, cikgu tanya apakah dy dx? Jawapan dia ialah 3. Okay. Apa cara yang cikgu pakai atas ini ialah cara prinsip pertama. Okay, nanti bila ada waktu kita, bila hari Isnin kita akan belajar gunakan rumus. Waktu itu awak akan kata apa ini? Yang prinsip pertama ni rumit-rumit. Kalau pakai rumus sekejap aja, tengok tahu jawapan. Tapi hari ini cikgu tak sentuh lagi lah. Hari ini cikgu ajak macam mana gunakan prinsip pertama untuk dapat jawapan. Okay, ya. So sekarang kita pergi kepada contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua. Okay. So kali bagi awak persamaan dalam jadual sebelah kanan tadi ya. Cikgu bagi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 2. Y sama dengan, ini contoh kedua. Kita nak cuba buat pembezaan dengan prinsip pertama. Isnin minggu depan kita akan belajar macam mana nak lakukan pembezaan dengan rumus-rumus yang sudah dicipta tu. So kalau pakai rumus memang kejap. Soalan ini cikgu tak payah sampai 10 saat sudah ada jawapan. Tapi prinsip pertama panjang sikit lah. Sebab itu sejarah di belakang dia. So kita cuba buat. So langkah pertama kita akan gantikan kedua-dua titik. Titik apa? Iaitu titik XY dan titik X tambah delta X, Y tambah delta Y ke dalam persamaan ini. Okay? So cikgu buat yang pertama duluan. Yang pertama ini ya. So kalau saya ganti masuk sebenarnya tak ada apalah, itu juga yang kita dapatkan. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 2. Boleh? Okay, sekarang kita buat yang kedua. Cikgu gantikan ini ke dalam persamaan. Okay. So Y sudah jadi Y tambah delta Y. Okay, S jadi X tambah delta X. Kemudian kita perlu kuasa 2. Tolak 4, ganti X semula, X tambah delta X tambah 2. So inilah dua persamaan yang kita dapat. Ada masalah untuk langkah pertama ini? Okey ya? Okay, ya? Okay, sekarang kita akan pergi kepada langkah kedua. Kita nak tahu apakah delta Y dalam sebutan X dan delta X. Maksudnya cikgu nak hilangkan Y. Cikgu nak hilangkan Y. Boleh pakai kaedah ganti. Boleh juga kita ambil persamaan. Persamaan 2 tolak persamaan 1. Tapi sebelum kita nak buat persamaan 2 tolak persamaan 1, persamaan 2 itu kita kena kembangkan dululah ya. Kita kena kembangkan dulu. So kita buat X tambah delta X, X tambah delta X. Okey, kembangkan ini. Dapat apa? Negatif 4X. Okey, negatif 4X. Ini dengan ini. Dapat apa? Negatif 24X. Negatif. Itu bukan 8, itu delta. Bukan 8 lah, bukan 8 ya. Negatif 4 delta X. Okey, negatif 4 delta X. Delta. Cara sebut Okey, tambah 2. Okey, ini pula. X kuasa 2. Okay, X kuasa 2. Ini? Delta X kuasa 2. Okey. Delta X sebenarnya ialah satu benda. Sebab maksudnya ialah perubahan X yang sangat kecil. So, bila dia tarak dengan X, kita tak boleh kuasa 2kan. Kita hanya tulis tepi macam ini. Sebab delta X sebenarnya ialah satu benda. Bukan dua huruf sebenarnya. Dia mewakili satu benda, iaitu perubahan S yang sangat kecil. Bukan delta darab X.
Kalau delta darab S, ya betul lah delta X kuasa 2. Ada sikit beza maksudnya. So sama juga dengan ini Kita tak kata ini ialah delta S kuasa 2 sebab delta S ialah satu benda. Walaupun dia tulis dalam 2 huruf Okay. So bila ini pergi ini, maksudnya dia ialah delta S darab delta S lah ataupun delta S ini kuasa 2. Ya. So yang lain tu cikgu salin. So, persamaan 2 cikgu sudah kembangkan. So, sekarang cikgu nak tolak Cikgu nak buat persamaan 2 tolak persamaan 1 Cikgu salin balik persamaan 1. Y sama dengan S kuasa 2 tolak 4X tambah 2. Tahu kenapa cikgu tulis asing-asing macam ini? Cikgu cari yang matching punya. Okay So, cuba tolak. Apa awak dapat? Sebelah kiri tak apa-apa? Delta Y. Delta Y. So kalau ini tolak, yang pertama ini kalau tolak S kuasa 2 kalau tolak Hapus. Hapus. Sini tak ada orang tolak dengan dia. So kita tulis lagi. Ini pun tak ada orang tolak dengan dia, masih ada lagi. Yang ini pun tak ada orang tolak dengan dia, masih ada lagi. Okey. Lama-lama macam lapang lagi. Okey. Okey. Okay, negatif 4S, tolak negatif 4X. Dapat apa? Negatif 4S, tolak negatif 4X. Hapus. Hapus juga. So, sini pun tak ada orang tolak dengan dia. Okey, tanpa 2 tolak dengan tanpa 2 hapus. Hapus. Ya. So, kita pergi kepada langkah yang seterusnya. So, langkah seterusnya cikgu perlu tambah benda ini bahagi delta S. So, semua ini saya kena buatlah sebab kita kena bahagi semua sebutan. Okey, lepas tu cikgu kena buat lagi tambahan delta S menghampiri kosong. So, cikgu pun tambah di sini untuk semua ini. Okay. Tujuannya sebab apa yang tulis di sini, ialah dy dx. Boleh Okey, kita cuba buat. Okey, sebutan pertama ini ada apa-apa boleh potong tak? Delta X. Ini dengan ini boleh potong. Kita dapat X. Yang kedua pun sama cerita dia kan? Kejap. Okey, pun sama cerita dia kan? So kita juga tambah X. Okey, yang ketiga ni atas ialah delta S kuasa 2, bawah ialah delta S. So kalau ringkaskan Delta X. okey, delta X. Okey, yang hujung sekali Negatif potong. 4. Okey, potong dapat negatif 4. Boleh? Okey, boleh ringkaskan? Apa yang dalam kurungan ini boleh ringkaskan? Teacher S dengan S tu boleh memudahkan. Ya, boleh. Ini kita ringkaskan jadi 2S. Okey, boleh? Okey, sekarang awak kena bayangkan cerita ni delta S ini menghampiri kosong. Maksudnya benda ini menghampiri kosong. So, apa yang awak akan dapat? Konsep hak kamu. Negatif 4. 2X itu dia ialah delta S menghampiri kosong, bukan X menghampiri kosong.
2x Okey. tolak 4. So awak dapatlah jawapan dia 2x tolak 4. Okey. Kejap.